Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, kita jumpa lagi untuk kelas hari ini. Okey, hari ini masih lagi di bawah standard pembelajaran yang sama. Membuat pengiraan yang melibatkan faedah mudah dan faedah kompaun. Tapi untuk kelas hari ini, cikgu akan fokuskan bagaimana kita nak membuat pengiraan yang melibatkan faedah kompaun lah bagi simpanan. Okey, faedah kompaun ni adalah faedah yang dihitung berdasarkan prinsipal asal dan juga faedah yang terkumpul daripada tempoh penyimpanan sebelumnya. Maksudnya macam ni. Okey, kalau faedah mudah, pengiraan faedah tersebut, kadar faedah yang diberikan oleh bank, kita akan darabkan terus dengan nilai prinsipal asal. Tapi untuk faedah compound, faedah compound ni, untuk tahun pertama kita akan darabkan dengan prinsipal asal. Tapi bila masuk tahun kedua, prinsipal asal kita dah bertambah dengan faedah tahun pertama. Jadi maksudnya sekarang ni prinsipal asal untuk pengiraan faedah bagi tahun kedua, kadar faedah itu akan didarabkan dengan prinsipal asal dan tambah dengan faedah pada tahun pertama. So kat situlah perbezaan sikit dengan pengiraan bagi faedah mudah. Tak apa, nanti kita tengok contoh macam mana kita nak selesaikan, nak mengira faedah compound. Faedah mudah ada rumus. Rumus faedah mudah sebelum ni ialah I sama dengan PRT. Manakala untuk menghitung faedah compound, so rumusnya adalah ini. MV sama dengan P didarabkan dengan 1 tambah R per N dikuasakan dengan NT. So, macam biasa kita kena tahu setiap satu huruf yang ada dalam rumus itu mewakili apa. Nanti bila kita nak mengira faedah, so awak kena tahu maklumat-maklumat yang diperlukan. So, MV ni merujuk kepada nilai matang, iaitu kalau dalam bahasa Inggerisnya matured value lah. Nilai matang. P principal. R adalah kadar faedah tahunan. N. P dengan R ni biasa sama macam yang faedah mudah. T. Tempoh dalam tahun. Pun sama. Cuma N dekat sini. N ini baru. Dalam faedah mudah tak ada huruf N ni dalam rumus. Dalam faedah compound kita ada N. N ini merujuk kepada apa? N ini merujuk kepada bilangan kali faedah di compound dalam setahun. Yang ini penting. Sekali lagi cikgu akan tekankan macam mana kita nak trace, kita nak tentukan berapa bilangan kali faedah di compound dalam tahun. Sebab ada soalan ni dia kadang-kadang dia tak direct bagi 3 kali, 2 kali, 4 kali. Ada soalan tu kadang ayat tu dia pusing sikit, dia minta kita kira sikit. Tak apa. Nanti kita tengok kita pergi kepada soalan. Cikgu besarkan sikit sebab cikgu nak fokus soalan sekarang ni. So, kita tengok dekat sini, soalan minta kita kira nilai matang. So, nilai matang kat sini dia merujuk kepada MV lah. So, kita nak kira MV. Bagi pelaburan di dalam bank yang menawarkan faedah compound kepada pelaburnya. So, kita tengok soalan A. Kita ada prinsipal. Prinsipal 5,200. Kadar faedah 6%. Tempoh 8 tahun.
faedah di compound 3 kali setahun. Okey, sama juga macam sebelum ni. Okey, kita highlightkan maklumat. Okey, kat sini cikgu bulat. Okey, awak highlightkan maklumat and then kita labelkan huruf yang mewakili rumus tu. Okey, so 5,200 ini adalah P, principal. Okey, kadar faedah di sini ini adalah R. Okey, R ni pun sama. Cikgu akan tukarkan dalam bentuk perpuluhan. So, 6% bersamaan dengan 0.06 lah. Okey, 8 tahun ini T dan 3 kali. 3 kali setahun ini direct dia bagi. So, 3 kali setahun. So, maksudnya ini adalah N. Okey. Jadi, kita pergi kepada macam mana kita nak mengira. Okey. So, rumus di sini ialah MV sama dengan P didarabkan dengan 1 tambah R per N kuasa NT. Okey. So, nilai matang MV. MV tu yang kita nak carilah. Okey, so P di sini ialah 5,200. So, kita tulis 5,200. Okey, darab dengan 1 tambah R. R di sini adalah 0.06 per dengan N. N di sini adalah 3. Okey, tutup kurungan. Kuasa NT. So, maksudnya N darab T. N adalah 3. T 8. Okey, 3 darab 8. Okey. So, sekarang ni kita selesaikan dulu yang dalam kurungan. Kita ada 5,200. Okey, dalam kurungan kita ada 0.06 bahagi 3. Okey, tambah 1. So, kita ada 1.02. Okey, 3 darab 8, 24. So, kuasa 24. Okey. Seterusnya. Okey, yang ni kita direct. Terus tekan kalkulator. 5,200. Okey, didarabkan dengan 1.02. Kuasa 24. So, kita dapat jawapan RM 8,363 ringgit 87 sen. Okey. So, ini jawapan A untuk soalan A. Okey. So, maksudnya dekat sini, nilai matang kalau awak tengok, kita dapat RM8,363.87. Okey. Bermakna dalam ini, dalam matured value ni, dia dah ada faedah dan dia dah campur dengan prinsipal awal. Okey. So, prinsipal awal 5,200 pun dah ada dalam ni. Okey, dah ada dalam 8,363. Betul? Dalam ni pun dah termasuk dengan faedah yang diberi oleh bank. Okey, sebab tu nilai dia jadi RM8,363.87. Okey, boleh Kita terus kepada soalan B. Okey, soalan B. Kita ada RM 28,500. Kadar faedah 12%. Okey, tempoh 3 tahun. Faedah di compound setiap 3 bulan. So, kat sini awak kena dengar betul-betul. Okey. Macam mana ni? Okey, 28,500 ini adalah P. Okey. And then 12% ini adalah R. Dan cikgu tukar siap-siap kepada perpuluhan.
Okey, iaitu 0.12. Okey, 3 tahun ini T. Okey, di-compound setiap 3 bulan. Okey, yang ni awak kena faham betul-betul. Dia tak cakap di-compound 3 kali tau. Kalau tadi di-compound 3 kali, sekarang dia cakap di-compound setiap 3 bulan. Jadi 3 bulan, sekali dia compound. Lepas tu 3 bulan lagi, sekali dia compound. 3 bulan lagi, sekali dia compound. Okey, so cukup 12 bulan. Setahun ada 12 bulan. Okey, ingat N adalah bilangan kali di-compound dalam setahun. Okey, jadi setahun kita ada 12 bulan. Kalau di-compound setiap 3 bulan, maksud kita kena bahagi dengan 3. Okey, jadi maksudnya berapa kali di-compound? 12 bahagi 3 adalah 4. Okey, so maksudnya N dia adalah 4 kali. Okey, ni 4 kali ni N dia. Okey, so bila kita dah trace semua and then kita masukkan dalam rumus, kita ada MV. Okey, sama dengan P didarabkan dengan 1 tambah R per N. Okey, kuasa NT. Okey, so kita masih sama. Kita nak cari nilai matang. So, kita masukkan terus je dalam rumus. P adalah 28,500. Okey. Darab dengan 1 tambah R. Okey, 0.12 per dengan N. N adalah 4. Okey, tutup kurungan. Kuasa NT 4 darab 3. Okey. So, kita ada 28,500. Okey, selesaikan dulu dalam kurungan. 0.12 bahagi 4 tambah 1. Okey, so kita ada 1.03 kuasa 12. 4 darab 3, 12. Okey, yang ni kita terus tekan kalkulator. 28,500 darab 1.03 kuasa 12. So, kita ada 40,000 RM. 40,634 ringgit. Okey, bundar so 19 sen. Okey, awak tekan juga kalkulator. Make sure dapat sama dengan cikgu. Okey, so kita dapat 40,634 ringgit 19 sen. Okey, so itu soalan B. Okey. Boleh setakat ni? Okey. So, cikgu gerak kepada soalan seterusnya. Okey, cikgu hanya akan bincangkan soalan yang cikgu bulatkan tu aja. So, C, D ni awak buat sendiri. Okey, kita tengok pula contoh yang seterusnya ni. Okey. Sebuah syarikat kewangan menawarkan faedah compound bagi semua pelaburnya, kirakan setiap yang berikut. Okey, kita tengok soalan ini dia minta kita kirakan nilai matang. So, nilai matang ni mature value lah. So, mature value pakai ikut contoh yang cikgu dah bincangkan dua soalan tadi. Okey, sekarang cikgu pergi kepada B. Okey, soalan B ni dia lain. Dia tak minta kita kira nilai matang. Dia nak kita kira prinsipal awal. Okey, so kita highlight dulu Kita highlight dulu maklumat-maklumat penting. Okey, soalan B diberi nilai matang RM21,023.49. Okey, kita ada kadar faedah 7.5%, tempoh 10 tahun. Faedah dikompaundkan setiap dikompaundkan setiap suku tahun. Okey. So, kita tengok macam mana nak selesaikan. Okey, nilai matang. RM21,023.49 ini nilai matang. Okey.
So, nilai matang bukan P. Nilai matang adalah MV. Okey. Kadar faedah 7.5%. So, ini adalah R. Okey, so 7.5 bahagi dengan 100, so bersamaan dengan 0.075. Okey, cikgu tukar terus dalam perpuluhan. Okey, 10 tahun. Okey, ini T. Okey, faedah di compound. Okey, faedah di compound setiap suku tahun. Okey. Setiap suku tahun. Suku tahun ni berapa bulan? Okey, suku tahun bersamaan dengan 3 bulan. So, 3 bulan sekali dia compound. Okey, so sama juga macam tadi. Nak mengira 12 bulan. Okey, bahagi dengan 3. So, bersamaan dengan 4 kali. Okey, maka N dia adalah 4 kali. Okey, so soalan minta kita kira prinsipal awal. So, prinsipal awal ini merujuk kepada nilai P. Okey, kita nak cari P tu sekarang ni. Okey, so masukkan dalam rumus. Okey, macam biasa cikgu akan tulis rumus dulu untuk mula-mula sebelum pengiraan. Okey, P didarabkan dengan 1 tambah R per N. Okey, kuasa NT. Okey, MV. Tengok dekat atas. MV dibagi RM21,000, RM23.49. Okey, sama dengan P. P tak tahu. So, P kita biarkan sebagai P. Okey, darab 1 tambah R. R 0.075 per dengan N. N adalah 4. Okey, kuasa NT, so 4 darab dengan 10. Okey. Jadi, kita tengok dekat sini. Sebelah kiri kita salin balik. 21,000, RM23.49. Okey. P tulis balik. Okey, dalam kurungan kita selesaikan. So, kita ada 0.075 bahagi dengan 4 tambah dengan 1. Jadi, kita ada 1.01875 kuasa 40. 4 darab 10, 40. Okey. So, okay, awak tengok P dengan 1.01875 kuasa 40 ni, ini operasi darab. Jadi, cikgu akan pindahkan ini pergi ke kiri. Supaya kita tinggal P saja sebelah kanan. Jadi, P. Okey, cikgu akan tulis RM21,000, RM23.49 per dengan 1.01875 kuasa 40. Okey, cikgu tulis macam ni. Okey, tekan je kalkulator. RM21,000, RM23, 49 bahagi dengan 1.01875 kuasa 40. Okey, so kalau kita tengok dekat sini, okey, nilai dekat kalkulator cikgu adalah 999.998 681. Okey. So yang ni
Okey, kalau kita nak ambil 2 tempat perpuluhan di belakang, kita kena bundar. So, dia jadi 10. So, maksudnya dia akan jadi 10,000. Okey, ni kita bundar lah. Jadi, maksudnya nilai ni kita akan dapat RM 10,000. Okey, bermakna prinsipal awal, okey, bagi situasi B ini, okey, nilai P ni ialah 10,000. Okey, boleh Okey, seterusnya. Soalan C. Kirakan kadar faedah. Okey, lain Dia nak kita kira kadar faedah, so kita nak cari R dia. Okey, diberi nilai pelaburan 52,500. Okey, highlight dulu. Okey, nilai matang adalah RM84,551.78. Tempoh diberi 5 tahun. Faedah dikompaun sekali setahun. Okey, so sekarang kita listkan dulu. Okey, kita labelkan dulu semua maklumat yang dah di highlight tu dengan huruf-huruf yang betul. So, 52,500 ini nilai pelaburan. Nilai pelaburan adalah prinsipal, iaitu P. Nilai matang. Okey, nilai matang ini adalah MV. Okey. Tempoh tempoh 5 tahun. Okey, tempoh 5 tahun ini adalah T. Faedah dikompaun sekali setahun. Ini senang, sekali setahun. So, maksudnya ini N. So, maksudnya N dia adalah 1. Okey. Dan kita nak mengira kadar faedah. So, kadar faedah ini adalah R. Ingat, R jawapan mesti diberi dalam peratus. Okey. So, macam mana nak selesaikan? Okey, cikgu macam biasa akan tulis dulu rumus. MV sama dengan P didarabkan dengan 1 tambah R per N kuasa NT. Okey. Langkah kedua, gantikan nilai. Okey, MV. Tengok dalam soalan. MV berapa? Okey, MV dalam soalan kita ada RM84,551.78. Itu adalah MV. Okey, sama dengan P, prinsipal. Prinsipal 52,500. Okey. Darab dengan 1 tambah R. Tak tahu. So, kita biarkan sebagai R. N di sini adalah 1. Tulis 1. Okey, darab N, kuasa NT. So, iaitu 1 darab dengan 5. Okey. 52,500 darab dengan 1 tambah R per 1 kuasa 5 ni. Ini darab. So, 52,000 ni kita boleh bawa dia ke sebelah kiri. So, sekarang cikgu bawa. Cikgu tulis sebagai RM84,551.78 per dengan 52,500. Okey, sama dengan. Okey, apa yang tinggal sebelah kanan? Okey, 1 tambah R per 1 bersamaan dengan R. R bahagi 1, R lah. Okey, 1 bahagi 1, 1. 2 bahagi 1, 2. Okey, 3 bahagi 1, 3. So, R bahagi 1, R. Okey, so 1 tambah R. Okey, kuasa dengan 1 darab 5, 5. Okey. Sekarang kita pindahkan pula kuasa 5 tu ke sebelah kiri. Okey, so bila kuasa 5 pindah tempat ke sebelah kiri, dia akan jadi punca kuasa. So, cikgu akan tulis macam ni. Okey, RM84,551.78 per dengan 52,500
500. Okey, punca kuasa 5. Okey, so sebelah kanan dah tinggal 1 tambah R. Okey, yang ni kita tekan kalkulator. Okey, 5 punca kuasa 84551.75 bahagi dengan 52500. Okey, so kita dapat 1.1. Okey, 1.1 sama dengan 1 tambah R. Okey, so cikgu naik atas. Okey, kita nak cari R, so maksudnya 1.1. Okey, 1 ini pindah ke kiri, so jadi tolak 1 sama dengan R. Okey, 1.1 tolak 1 bersamaan dengan 0.1 sama dengan R. Okey, ingat R adalah kadar faedah. Kadar mesti dalam peratus. Bila peratus, kita kena darabkan dengan 100. Okey. So, 0.1 darab 100 bersamaan dengan 10%. Okey. So, kita dapat R-nya adalah 10%. Okey. Boleh So, setakat itu saja yang cikgu akan bincangkan untuk kelas hari ini. Jadi, untuk soalan D, soalan E dan juga soalan F, ini cikgu nak awak buat sendiri. Okey, kita jumpa next class. Assalamualaikum.